Jadi kita nak tahu lebih lanjut mengenainya bersama dengan Dr. Norita Syamsuddin, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang doktor. Terima kasih. Terima kasih bersama kami di WHI. Dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya doktor. Masih lagi dalam mood Aidilfitri ya. Okey baik doktor, sebagai mukadimah ni lah, sebagai permulaan kan kita nak tahu kenapa HFMD sejak kebelakangan ini kita banyak sangat dengar berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Okey, kalau kita tahu bahawa sejak 2 tahun lepas pun memang kita disebabkan oleh pandemik COVID-19, macam mana Hawa kongsikan di awal ceritalah, di mana masa tu kita ada perintah kawalan pergerakan, di mana orang awam pun sendiri memang mengambil dari segi penjarakan sosial, pengamalan daripada segi penjagaan kesihatan yang tinggi macam kerap membasuh tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga anak-anak ataupun ibu bapa sendiri berada di rumah. So daripada segi situ sendiri dia adalah dapat membantu kita untuk mencegah daripada sebaran ataupun dijangkiti oleh penyakit HFMD lah. Betul. Dia sebenarnya dia boleh merangkumi semua penyakit berjangkit, terutama juga HFMD, sebab kita tahu HFMD ni dia disebarkan melalui sentuhan, bersin dan juga batuk lah. Jadi disebabkan oleh selepas 2 tahun pandemik COVID-19 pun kita pun dah menuju ke arah peralihan endemik. So di mana kita dah mula untuk bergaul di mana kita mengadakan jamuan hari raya, kita dah mula bersalaman ke apa. Jadi selain daripada itu adalah menyebabkan bahawa tersebarnya penyakit HFMD inilah di kalangan kita, terutama di kalangan kanak-kanak lah. Okey, baik. Okay. Dan doktor, sebelum kita nak tahu lebih lanjut apakah itu sebenarnya HFMD, angka 15 kali ganda ni berbanding tahun lepas, bagi saya bila saya baca macam sangat membimbangkan. Tapi bagi doktor, adakah ia normal sebab doktor kata sebab 2 tahun kan kita banyak menjaga penjarakan fizikal dan kini semua orang dah keluar termasuk kanak-kanak. Jadi 15 kali ganda ni, adakah itu satu perbandingan yang sangat membimbangkan? Okey, dia memang sangat membimbangkan, di mana kalau kita tengok untuk tahun ini, di mana kenaikan trend peningkatan kes HFMD ini adalah tinggi, dia lebih kurang sama atau lebih tinggi berbanding pada tahun yang kita ada wabak yang besar pada 2018. Okey. So tapi memang kita tahu bahawa kita pun memang dah menjangka di mana penyakit HFMD ini dia selalunya akan meningkat tinggi atau menjadi wabak yang besar selang 2 ke 3 tahun. Di mana itu trend dia? Itu trend, memang trend yang kebiasaan sahajalah. Tapi disebabkan oleh kita beradanya pandemik COVID-19, dia juga menyumbang kepada perkumpulan, maksudnya kanak-kanak yang tidak pernah terdedah kepada HFMD. So memang kita jangkakan sekiranya selepas pembukaan kita punya aktiviti sosial apa semua, kes memang akan meningkatlah. Macam mana yang macam Hawa dan Sugita sharekan juga tadi, di mana berlaku juga peningkatan kes denggi juga. So memang itu memang kita dah jangka disebabkan oleh pembukaan sosial dan juga di mana orang semakin terdapatnya pergaulan antara satu sama lain lah. Tadi bila doktor kata bila pandemik kan, PKP anak-anak ini duduk di rumah, tapi sekarang ni bila dah keluar ke tadika, taska, jumpa kawan-kawan dan sebagainya, ada HFMD ni. Adakah disebabkan imun sistem mereka tak berapa kuat sebab sebelum ni tak terdedah sangat. Sebab duduk di rumah saja kan. Jadi kekuatan untuk nak melawan penyakit tu. Itu mungkin juga salah satulah di mana imun kanak-kanak, tapi kita tahu bahawa di mana kalau masa 2 tahun dia mewujudkan terdapat at least 2 ke 3 tahun untuk kanak-kanak yang tidak pernah terdedah. Di mana imunitinya memang tidak ada kepada HFMD lah. Okey, tapi macam kita tahulah itu adalah merupakan salah satu puncalah kepada menyebabkan sebaran yang agak besar untuk penyakit HFMD pada tahun ini lah. Faham? Okey, baik doktor. Dan mungkin di media sosial dan ramai juga membaca berkaitan dengan simptom HFMD. Dan di sini mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut berkaitan dengan simptomnya, sebab bukan semua kanak-kanak ada simptom-simptom yang mungkin mereka baca kan di media sosial. Jadi apa yang mungkin untuk mengenal pasti sama ada anak saya ni, bukan anak saya lah, anak mereka di rumah ada HFMD ataupun tidak?
tidak, apa yang perlu mereka lihat dahulu perbezaan pada anak-anak mereka? Okey, dia permulaan selalunya penyakit HFMD ni dia mula dengan demam 1 ke 2 hari. Selepas demam tu dia akan munculnya ulcer di dalam mulut lah. Lepas tu ulcer dia akan adanya ruam-ruam merah dan juga lepuh. Lepuh tu maksudnya blister ataupun yang ada air lah. Pada terutama pada tapak tangan, celah jari, pada kaki, bahagian belakang badan macam punggung dan juga kawasan lampin lah. Di mana yang itu sebenarnya kalau untuk kita mendiagnoskan HFMD, dia didiagnos secara klinikal, maksudnya tak perlu ujian. Bila kita bawa anak-anak kita ke klinik atau hospital, di mana diagnosa tu hanya berdasar jika adanya ulcer dalam mulut dan juga adanya ruam atau lepuh pada badan. So itu kita consider atau kita diagnoskan sebagai HFMD lah. Itu yang membezakan antara ruam yang lain. Di mana kalau macam chickenpox, dia kemungkinan dia akan ada demam dan juga blister, tapi dia selalunya tidak akan ada ulcer di mulut. So itu perbezaan lah antara bagaimana kita nak mendiagnoskan penyakit HFMD dengan penyakit lain. Jadi sejauh mana bahayanya HFMD sebenarnya kalau kita bandingkan dengan chickenpox dan sebagainya kan, risiko anak-anak ni terutamanya yang dijangkiti HFMD? Macam sebenarnya untuk HFMD ni kita boleh dapat untuk semua umur, maksudnya daripada kanak-kanak sehingga orang dewasa. Tapi lebih daripada 90% kanak-kanak adalah berlaku dalam kalangan umur 6 tahun ke bawah. Dan kebanyakan kesnya adalah mempunyai gejala yang mild ataupun ringan lah. Di mana dia selalunya akan sembuh 7 ke 10 hari. Di mana kalau macam untuk kanak-kanak ni kita hanya bagi ubat yang untuk lebih kepada gejala atau simptomatik. Maksudnya macam demam kita bagi ubat demam. Kalau macam ruam atau blister kita bagi ubat sapu. Dan ulcer pun kita bagi ubat sapu. Jadi yang itu lebih kepada gejala ataupun kita panggil rawatan simptomatik lah. Di mana hanya sebilangan kecil saja yang memang adanya komplikasi. Di mana yang ini selalunya dia dijangkiti oleh enteroviruses 71 atau EV71 lah. Yang ini adanya dia akan adanya radang pada otak atau kita panggil encephalitis, kegagalan jantung, paru-paru berair dan juga kematian lah. Tapi itu sebilangan kecil saja. Ya, itu yang ekstrim. Tapi sebilangan kecil sahajalah. Di mana setakat ni kalau kita tengok kebanyakannya dirawat di hospital sebagai pesakit luar lah. Tidak dirawat. Cuma ada sebilangan kecil sahaja yang dimasukkan ke hospital dan juga ICU lah. Baik, dan tadi doktor juga telah berkata yang dewasa juga boleh kena jangkitan HFMD. Kita nak tahu lebih lanjut mengenainya sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, doktor dan juga penonton, jom kita dengarkan perkongsian daripada seorang ibu yang juga anaknya telah dijangkiti HFMD. Jom. Ibu mana yang tidak risau apabila melihat keadaan anak kesayangannya yang pada mulanya sihat tiba-tiba diserang penyakit. Tidak pernah menjangka anaknya bakal berhadapan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD buat kali kedua. Noorianti Tahrim, 41 tahun, berkongsi pengalaman berhadapan dengan situasi yang memilukan apabila anaknya, Raid Arman 7 tahun, disahkan terkena jangkitan HFMD. Tak sangka dia boleh kena lagi. Pada waktu malam, as usual, seperti biasa kita buat homework untuk preparation untuk hari esok. So, semasa membuat homework tu, beberapa kali jugalah Raid Arman mengatakan yang dia sakit perut, sakit lidah, sakit mulut. So, sehinggalah 2 hari Raid Arman mengadu sakit, barulah ulcer tu sekaligus penuh mulut, penuh lidah. Dan tangan mula naik ruam. Jadi permulaannya di mulut, di bahagian mulut, ulcer. Di bahagian tangan dan kaki hanyalah ruam kecil-kecil saja. So kita terus bawa pergi ke klinik semula dan doktor kali ini betul-betul mengesahkan ini ialah HFMD. Mengakui telah mencuba pelbagai kaedah dan rawatan sebagai ikhtiar supaya anaknya kembali sembuh. Dia juga sehingga kini masih belum mengetahui apakah punca anaknya dijangkiti virus tersebut. Dapat virus itu dari mana masih tidak diketahui, sama ada dari sekolah atau sekolah agama atau masa pulang hari raya atau pergi ke mall. Sehingga kini masih tak tahu sebab kalau ikutkan surrounding, ini adalah first case. Ini adalah kes yang pertama di sekolah kebangsaan dan juga sekolah agama.
Meskipun kini anaknya sudah semakin pulih, namun dia memilih untuk lebih berhati-hati dan turut menasihati ibu bapa lain agar tidak mengambil remeh soal kesihatan anak-anak. Apatah lagi ketika wabak berbahaya sedang menular. Virus ni kita tak nampak. Kan jangkitan ni macam senang sangat menular. Sangat cepat dia menular dan kesakitan yang dialami oleh kanak-kanak ni macam unbearable. Dia macam tak tahan kan, sebab kita yang satu ulcer pun sakit ni kan pula more than 10 ulcer dalam satu mulut kan. The first thing is jangan panik. Jangan panik macam saya. Dan second thing is pastikan anak-anak ni sentiasa menjaga kebersihan tangan, especially sebelum dan selepas makan dan juga selepas keluar dari tandas. Itu yang paling penting sebab banyak virus di sekitar tandas tu. So it's a struggle a bit, tapi tak apa, demi kesihatan dan kesejahteraan anak, InsyaAllah everything going to be okay. So jangan panik, itu yang paling penting. So inilah dia anak saya Raid Arman yang dah pun sihat, Alhamdulillah. Ulcer dalam mulut pun dah kurang, selera makan pun dah bertambah, Alhamdulillah. Dan ya, selepas ini insyaAllah kita akan lebih berhati-hati dan pastikan kebersihan tu menjadi prioriti lah, keutamaan dalam rutin harian. Semoga seluruh masyarakat lebih prihatin dan cakna akan bagaimana cara terbaik bagi mengelakkan anak-anak dari dijangkiti penyakit ini. Suka saya tengok senyuman adik Raid Arman tu tadi. Handsome boy. Ya, handsome boy. Tapi keperitan yang awak lalui tadi, bila tengok footage saya dengan Hawa berkata, kalau kita ada ulcer yang kecil dalam mulut pun sakit, memang awak sangat-sangat kuat, adik. Dan terima kasih pada ibu awak yang telah membantu awak dalam keperitan itu. Jadi doktor, ini kita ada soalan. Tadi kalau kita dengar perkongsian adik Arman tadi, kali kedua dia kena HFMD kan. Dan sini ada soalan daripada Hanis Hussein yang bertanya, adakah sekiranya anak pernah dijangkiti HFMD, adakah dalam masa terdekat boleh dijangkiti semula? Okey, kalau kita tahu bahawa punca HFMD ni disebabkan oleh kumpulan enteroviruses lah, di mana majoritinya dia disebabkan oleh Coxsackie A16 atau Coxsackie A16 dan juga enteroviruses 71 lah, di mana terdapat lagi ada lagi beberapa virus yang boleh menyebabkan HFMD. Jadi kalau kita tahu puncanya disebabkan oleh pelbagai virus, di mana kemungkinan dia untuk mendapat jangkitan semula tu tinggi. Di mana mungkin yang pertama tu adalah jangkitan virus yang lain. Di mana jangkitan yang kedua tu dia disebabkan oleh jangkitan virus yang lain lah. Jadi di mana disebabkan oleh perbezaan virus tu, dia boleh dijangkiti oleh HFMD kerap kali lah. Berapa kerap tu doktor biasanya dah tempoh jangkitan tu? Contohlah satu kanak-kanak ni kan baru saja lega daripada HFMD, tapi bila dia lega tu boleh lagi menjangkiti orang lain tak? Okey, di mana kalau macam untuk kanak-kanak tu selalunya dia akan ambil masa dalam 7 ke 10 hari untuk sembuh. Tetapi kita dapati memang ada juga kajian mengatakan sekiranya macam dia tak menjaga daripada segi kebersihan tangan ataupun badan, di mana dia boleh disebarkan melalui najis even berbulan selepas dia sembuh daripada HFMD lah. Jadi daripada segi jangkitan kepada orang lain memang ada possibility lagi lah. Cuma dia adalah kurang berbanding sekiranya dia masa tu ada ruam ataupun lepuh, ada ulcer, masa tu dia punya jangkitan kepada orang lain tu adalah lebih tinggi lah. Ini pencerahan yang sangat penting sebenarnya. Mungkin ada dalam kalangan yang merasakan HFMD ni macam demam campak. Anak saya dah kena sekali, tidak akan kena semula. Tapi sebenarnya boleh dijangkiti semula. Baik, dan doktor, bila bercakap mengenai dewasa, para ibu dan ayah yang menjaga anak mereka, apakah kadar jangkitan HFMD ni pada seorang dewasa? Risiko untuk mak ayah yang jaga. Ya, risiko. Okey, kalau ikut daripada statistik kita dapati dalam lingkungan hanya 1% sajalah yang menjangkiti orang dewasa untuk HFMD ni. Tetapi kalau adanya orang dewasa yang ada HFMD, dijangkiti HFMD, untuk kemungkinan untuk dia menyebarkannya adalah
samalah. Di mana maksudnya sebarannya adalah lebih sama juga untuk kepada anak-anak mereka lah. Okey. Jadi anak-anak yang dah disahkan dijangkiti HFMD ni akan dijaga di hospital ataupun di rumah pun boleh dijaga biasanya, doktor? Okey, di mana kalau saya kata tadi majoritinya adalah gejala yang ringan. Jadi dia boleh dirawat ataupun diisolasikan di rumah lah. Di mana ibu bapa just bagi untuk rawatan gejala atau simptomatik macam ubat demam, ubat sapu apa semua, di mana memang majoritinya adalah dirawat ataupun diisolasikan di rumah lah. Hanya sebilangan kecil yang macam saya kata tadi, gejala macam ada sawal, letih, lesu, muntah. Yang ekstrim sahaja yang dimasukkan di ward lah. Okey. Dan kita tahu HFMD ni berkait dengan kebersihan persekitaran dan kebersihan diri. Jadi maksudnya doktor, kalau seorang anak ni sudah dijangkiti HFMD, ibu atau ayah membantu anak ini kan. Jadi ibu atau ayah itu juga haruslah menjaga kebersihan diri mereka supaya tidak berjangkit pada anak yang lain. Betul? Betul. Maksudnya kalau tukar lampin, sebab difahamkan kalau HFMD ni jangkitannya air liur, cecair dan juga najis kan. Contoh tukar lampin dan sebagainya. Memang kalau macam especially kalau macam dia menjaga anak, menukar lampin macam Hawa cakap, dia perlulah kerap membasuh tangan dengan air bersih dan juga sabun lah. Di mana maksudnya supaya tidak ada pendedahan daripada anak yang dijangkiti HFMD kepada anak yang lain. Okey, baik doktor. Ini satu lagi soalan daripada Muhammad Hafiz. Cadangan makanan minuman semasa anak menghidap HFMD untuk kanak-kanak yang sukar nak kunyah dan telan. Maksudnya apa yang boleh membantu mereka yang ada ulcer ni? Okey. Macam kita tahulah kalau ada ulcer, walaupun kita sikit pun ada ulcer, nak minum atau nak makan payah. Di mana satu macam ada soalan kata adakah pantang larang. Tapi dari segi pantang larang kita tak ada. Cuma kita galakkan ibu bapa untuk bagi dia makanan dan minuman yang dia suka. Dia especially kalau makanan yang sejuk, macam air sejuk, aiskrim untuk budak-budak kalau dia macam susah nak makan, kita bagi aiskrim, di mana aiskrim tu sendiri boleh menyebabkan rasa kebas untuk ulcer tu. Jadi dia dapat membantu dia untuk makan dan juga minum lah. So dia dapat mengelakkan daripada kekeringan badan lah. Jadi makanan lain biar yang sejuk-sejuk sikit lah. Sejuk-sejuk ataupun apa sahaja yang dia boleh makan. Maksudnya kalau waktu tu even kita kata kemungkinan dia akan makan junk food sedikit, tapi kalau dia boleh makan dan benda tu tak menyakitkan, kita galakkan buat sementara. Selagi ada selera. Selagi ada selera. Okey, baik. Dan satu lagi doktor, mungkin kanak-kanak yang ada ulcer dan juga sakit dekat ni, ibu bapa mungkin memberikan mereka air garam untuk kata gargle kan, untuk kumuh mulut. Adakah itu boleh untuk kanak-kanak ataupun doktor rasa tidak perlu? Dia sebenarnya memang kalau ikut ada ulcer memang kita galakkan untuk gargle. Tapi sebenarnya kalau gargle tu air garam tu sebenarnya bila ada ulcer lagi pedih kan. Jadi kita tak menggalakkan sebenarnya. Kalau dia tak boleh tahan jangan. Cuma lebih kepada macam kita bagi benda sejuk macam aiskrim sajalah untuk dia maksudnya melegakan. Di mana kita tahu gejala ni memang dia akan sembuh dalam 5 ke 10 hari lah. So penjagaan yang berterusan dan kita pastikan janganlah sampai kita nak minta anak kita gargle dengan air garam kan kalau benda tu. Ya, sebab kita nak sembuh cepat. Baik, dan saya rasa apa jua penyakit sekarang ni kita nak kuatkan imun sistem anak-anak inilah. Tambah-tambah mereka yang mungkin sekarang ni umur 4 tahun, 5 tahun baru masuk tadika. Sebab ni pandemik, duduk di rumah saja. Jadi apa yang mak ayah boleh lakukan untuk kuatkan lagi imun sistem badan anak-anak ni? Okey, kalau macam kita daripada segi macam kita boleh cakaplah untuk ambil suplemen multivitamin ke apa, tapi sebenarnya untuk kuatkan imun sistem ni ialah kita pastikan penjagaan yang diet yang lengkap lah. Maksudnya pemakanan, maksudnya 3 hari sekali, makanan yang berat, lepas tu mengamalkan makanan diet yang seimbang dan juga sihat macam adanya buah dan juga sayur. Secara tak langsung itu dapat membina imuniti badan lah. Kena mula dari sekarang. Ya, betul. Okey, baik doktor. Satu lagi soalan. Banyak soalan hari ini. Bagus. Saya suka penonton-penonton WHI hari ini. Aktif di Facebook. Nurul Mimim bertanya, apa beza HFMD dengan ulcer mulut yang biasa? Okey, kalau macam HFMD, ulcer ada satu lagi sekiranya kanak-kanak mengalami ulcer saja, kita panggil sebagai herpangina, penyakit. Tetapi penyakit tu dia ada ulcer mulut saja. Dia tidak ada ruam.
Okey. Maksudnya kita tidak dapat membezakan daripada segi kita tengok ulcer tu, ni ulcer HFMD, ni ulcer penjainan, kita tak boleh. Tapi dari segi untuk HFMD, kita mesti ada ulcer dan juga ruam atau lepuh pada badan. Itu baru kita kata HFMD lah. Tapi kalau ulcer saja, dia mungkin disebabkan oleh hepangina lah. So dia tidak memenuhi, kita panggil definisi ataupun kita tak memenuhi kriteria untuk HFMD lah. Okey, jadi kalau adalah nampak simptom-simptomnya, lebih bagus untuk bawa mereka ke klinik untuk mengetahui sama ada betul HFMD ataupun ulcer biasa. Sebab kadang-kadang mungkin dia baru nak keluar. Dia masa tu ada ulcer saja. Belum lagi nak keluar ruam. Dia mungkin akan keluar 2-3 hari selepas pergi melawat ke klinik ataupun ke hospital. Okey. Baik doktor, secara amnya bila anak-anak kecil ada ruam, ibu bapa pastinya nak memastikan yang kulit mereka sentiasa kering. Jadi mungkin gunakan bedak, apa-apa bedak ataupun lotion yang akan melegakan ruam itu. Apabila anak ada HFMD, adakah dibolehkan untuk letak bedak ataupun lotion untuk menyejukkan badan ataupun ruam itu? Okey, kalau macam kita tahu kalau macam kulit kita kalau kering, kita akan rasa lebih gatal sebenarnya. Okey, kalau dia rasa dengan letak bedak tu akan menyebabkan anaknya lega, kita bolehkan. Tetapi sebenarnya lebih kita galakkan sekiranya dia memakai lotion ataupun krim lah yang boleh dibeli di farmasi untuk melegakan dari segi ruam ataupun blister tersebut lah. Okey, dan soalan tambahan. Wow, saya pula Sugi banyak nak tahu ni. Saya nak tahu sebab bila ruam ni, kita mungkin ada yang sangat berpendapat kena sentiasa mandikan anak sebab ada demam, mungkin ada ruam. Jadi ya betul, menjaga kebersihan penting, tapi boleh ke mandikan mereka sekerap dan perlu guna sabun ataupun tidak setiap kali kita mandikan mereka? Kalau untuk mandi memang kita galakkanlah, especially kalau dia ada demam. Bila demam panas, di mana kalau kita mandikan tu dengan air yang biasa, dia akan membantu untuk mengurangkan demam kita, suhu kita. Tapi daripada segi in terms of disebabkan oleh HFMD nak kerap sangat mandi pun, kita tak adalah kata tak menggalakkan, tetapi ia bukan satu saranan lah. Di mana dia mandi macam biasa, kita bubuh, cuma kita bagi ubat atau rawatan simptomatik atau gejala tersebut sajalah. Maksudnya kalau macam untuk ruam tu mungkin letak lotion atau krim, ulcer kita letak ubat sapu, macam demam kita bagi ubat makan. Daripada segi mandi tu penjagaan diri secara biasalah. Rutin harian. Ya, betul. Jadi dah mandi-mandi, yang penting sapu lotion dan sebagainya. Baik doktor, di penghujung perbincangan kita ini, nasihat kepada ibu bapa lah, kalau boleh jadi insan yang bertanggungjawab. Kalau anak-anak dah ada simptom yang kalau kita rasa biasa-biasa pun, kalau boleh jangan bagi ke sekolah. Sebab kita tak nak mudah merebak kepada anak-anak orang lain pula. Saya ke doktor, nasihat kepada ibu bapa. Okey, kalau macam untuk kanak-kanak ataupun ibu bapa yang dah ada anak HFMD, di mana kita macam Hawa cakap, kita memang minta supaya tidak menghantar anak-anak mereka ke taska, tabika atau prasekolah lah, even sekolah juga. Dan satu lagi, kalau untuk ibu bapa yang anaknya belum lagi ataupun kalau boleh tak maulah dijangkiti oleh HFMD, di mana kita perlu amalkan itu kekerapan membasuh tangan, sama ada menggunakan sabun dan air bersih ataupun hand sanitizer, dan juga macam Sugita kata, mengamalkan penjagaan kebersihan diri, persekitaran rumah dan juga tempat tinggal lah. Di mana yang itu satu, dan kita minta tidak berkongsi barang peribadi, tak kisahlah pinggan mangkuk ke, permainan ke, dengan anak-anak yang lain lah ataupun anak-anak orang lain. Okey, baik. Dan doktor, tips pula bagi anak-anak yang mungkin sukar untuk ibu bapa mereka mengawal keadaan, mungkin ada yang menangis, mungkin ada yang rasa gatal kan, bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak ini? Daripada sebab kadang-kadang ibu bapa stres kan, tak tahu apa nak buat kan. Jadi apa yang boleh mereka lakukan selain daripada banyak bersabar? Nak katakan tips di mana saya rasa ibu bapa dia perlu tahulah apa masalahnya. Macam anak ni dia punya behavior atau perangainya berbeza kan. Di mana mungkin ada setengahnya akan terleka dengan melihat YouTube ataupun kartun. Jadi masa tu mungkin kita terpaksa membenarkanlah untuk untuk menyebabkan dia tidak meragam ataupun tidak menangislah. Tapi daripada segi in terms of untuk overall memang kita kata penjagaan kesihatan yang
itulah penjagaan kebersihan dan juga penjagaan kesihatan yang sempurna. Okay. Sedar tak sedar sebenarnya SOP COVID-19 itulah SOP untuk apa jua penyakit kan Sugi? Betul sebenarnya. Dan saya rasa sejak kecil kita sentiasa diingatkan untuk menjaga kebersihan, untuk cuci tangan, tapi buat masa sekarang kita harus lebihkan penjagaan kebersihan diri kita dan juga persekitaran kita, bukan saja untuk HFMD tetapi juga untuk wabak-wabak yang lain. Itu adalah amalan yang baik sebenarnya. Ya, betul.